وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نسأل حول قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعبد بأوامرك وإنما الملائكة المقربين رحمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا وحدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا في الدارين. Yaitu yang dinazam oleh setengah mereka itu. Dinazam diatur. Mana sebut satu-satu dengan secara aturan syi'i. Nazam tu mana sebutkan satu-satu diaturkan dengan secara susunan syair. Oleh setengah mereka itu, setengah ulama dengan katanya. Inna mabadiya kulli fannin asyaratun. Tapi baca asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Walismu al-istimdadu hukmu syari'i. Tapi kita baca sama alismu al-istimdadu hukmu syari'i. Bunyiannya begitu. Walismulis timdadu. Baca bunyiannya begitu. Walismulis timdadu. Alif lam tu kita wasal. Jadi walismulis timdadu hukmu syari'i. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafah. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafah. Wa man daral jami'a haza syarafa. Lepas tu cara syair tu dia ada sendi dia. Ada wazan dia. Ini kita baca bentuk syairnya. Inna maba di kulli fan. Tapi kalau baca betulnya begitu tadi lah. Inna maba di kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Tapi syair Arab ni dia ada wazan dia. Jadi kita baca inna maba satu di kulli fan ni asyarah. Ada sendah-sendah dia. Inna maba di kulli fan ni asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Walismulis timdadu huk musyari'i. Cukup sendi dia, sendah dia kena berhenti. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Wa man daral jami'aha zasyarafa. Di sini kita bilang, yang ni kita bilang 4 baris, kita berhenti. 4 baris, bilang cukup 4 baris, kita berhenti. Inna maba, cukup. 4, berhenti. Itu kaedah ilmu arud dia panggil. Inna maba, berhenti.
di kulli walaupun tak betul dengan kalimah pun betul lah. Innama ba di kulli fan di kulli fan nin asyarah al haddu wal tu dia bilang 4 tapi kalau boleh jadi kalau yang lain-lain pula tapi yang ni baca begini al haddu wal mawdu'u thum masamarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu lis imdadu huk musyari'in masailu wal ba'du bil ba'di iktafa sebentar masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'aha zasyarafa. Itu cara baca syairnya begitu. Bahar Rajaz. Bahwasanya terjemah dia, bahwasanya mabadi tiap-tiap ilmu, maknanya kita ni setiap-tiap ilmu yang kita nak belajar, seelok-eloknya kita kena tahu mabadi bagi tiap-tiap ilmu, tak kiralah ilmu mana-mana sekalipun. Maka mabadi dia ni ada 10 perkara. Kita tengoklah. Jadi maknanya kalau tahu 10 perkara ni sepenuhlah kita belajar. Semangatlah kita belajar. Bahwasanya mabadi penduluan tiap-tiap ilmu, tak kira ilmu mana-mana sekalipun. Bukan sekadar, bukan tentu dengan ilmu usuluddin saja, fiqh pun sama, tasawuf pun sama, tafsir pun sama. 10 perkara. Ada 10 perkara. Pertama, had ilmu. Tarif dia. Ilmu yang kita nak belajar tu macam mana ilmu itu, hakikat dia, dan kedua tempat hatarannya, maknanya bahasan dia, maknanya ilmu ni bahasan tentang apa, cara semayang ke, cara i'tikad ke, tu tengok tempat hataran mana bahasan dia. Dan ketiga, faedahnya. Samarah, maknanya apabila kita belajarkan ilmu ini, apa faedah dia? Kena tahu tu. Jadi maknanya kena tahu. Kalau tak tahu matlamat tu, tak nak semangat lah. Jadi kita kena tahu faedah kita belajar ilmu ini, apa dia? Apa faedah, apa kebolehan kita kalau kita belajar ilmu ini? Keempat, kelebihannya. Kelebihan taraf, kelebihan dia tu sakat mana? Tinggi ke tak tinggi? Kelima, nisbahnya. Perbandingan dia dengan ilmu lain. Perbandingan ilmu ini dengan ilmu yang lain, dia ni apa perbandingan dia? Keenam, orang yang menghantarkan dia. Orang maknanya ulama, siapa yang menghantarkan ilmu, siapa yang mutadwin, mana siapa yang awal-awal yang menyusunkan ini ilmu. Kena tahu juga. Dan 7, namanya, ilmu yang kita nak belajar ni apa nama dia. Kena tahu nama lah, mudah nak tuju. Saya nak belajar ni, nak belajar apa, tak tahu nak jawab juga. Kita tak tahu nak ajar. Kalau senanglah nak belajar ilmu, ilmu usuluddin, nak belajar ilmu fiqh, kena tahu nama. Dan ke-8, tempat ambilannya. Maknanya tempat sandaran dia. Ilmu ini ambil daripada mana? Dan ke-9, hukum syarak. Belajar ilmu ini dalam hukum syarak, masuk dalam hukum mana? Wajib ke, sunat ke, fardu kifayah ke, fardu ain ke.
Dan ke-10 masalah. Dan ke-10 tu masalah. Masalah-masalah yang disebut dalam ilmu ini apa dia? Dan setengah mereka itu memadai dengan setengah. Mana dalam 10 tu kita tahu setengah memadai. Kalau tak tahu ke semua pun dah cukup. Sebab kalau kita tahu takrif dia, dah tahu kebanyakan dia dah. Jadi tak mesti kita tahu semualah. Tapi kalau tahu ke semua 10 perkara tu, eloklah. Dan barang siapa mengetahui akan sekalian, tapi kalau tahu setengah, tak tahu setengah daripada 10, 5 kita tahu, 5 lagi kita tak tahu, memadai. Jangan tak tahu langsung daripada 10 tu sampai ke nama mata ilmu kita nak belajar pun tak tahu juga, beratlah juga tu pun. Tapi tahu setengah, tak tahu setengah dah memadai. Tapi kalau tahu ke semua 10 perkara itu, tengok. Dan barang siapa mengetahui ia akan sekalian, yang 10 itu nascaya menghabisi ia akan kemuliaan. Menghabisi mana dia dapat kemuliaan. Maka itulah 10 perkara. Maka di sini pulanya nak menghuraikan tiap-tiap satu daripada 10. Ni pun panjang pula bahasan. Kena pakai masa juga ni. 2-3 muka surat pula. Maka bermula hadnya, yakni ta'rif ilmu tauhid. Sebab yang pertama kita kena tahu ta'rif dia. Hakikat ilmu ni macam mana? Tengok. Iaitu ta'rif ilmu tauhid, ilmu yang dibahas padanya daripada isbatkan aqaid yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Itu ta'rif dia. Ta'rif ilmu tauhid ialah ilmu, maknanya sebuah ilmu, satu ilmu, satu ilmu, subjek, satu ilmu. Bukan ilmu makna tahu sini. Bukan ilmu dengan mana sifat ilmu, maknanya satu subjek dia panggil. Satu ilmu yang dibahaskan, yang dibahas padanya. Jadi bahasan dia lah. Dibahas padanya, pada ilmu daripada isbatkan aqaid. Daripada nak menetapkan, mengisbatkan, mengkejapkan aqaid, pegangan-pegangan i'tiqad yang dibangsakan kepada agama. Maknanya akidah yang ada dalam agama kita. Akidah-akidah yang bersangkutan dengan kerajaan agama kita. Tuhan ada, Tuhan sedia, Nabi wajib tu wajib ni. Katalah banyak lagi. Ada syurga, ada neraka, ada kiamat, ada neraca, dan sebagainya. Yang diambil daripada dalilnya. Akidah sana itu daripada yang diambil daripada dalilnya, dalil akidah, dalil dia yang yakin. Jadi tengok, kalau kita katanya Tuhan ada. Jadi setengah daripada bahasan ilmu ni apa? Nak mengisbatkan pegangan Tuhan ada. Setengah daripada kan? Nak mengisbatkan Tuhan sedia, nak mengisbatkan Tuhan kuasa dan lain-lain lagi. Lepas tu nak mengisbat, nak mengkejapkan Tuhan ada dan lain-lain lagi tu, itu diambil daripada dalilnya yang yakin. Dalil dia yakin. Itu tengoklah, mana dalil kata Tuhan wajib ada, dalilnya begini. Semua yakin dalil tu dalil yang yakin, bukan dalil yang zon. Dalil yang putus. Dan kata kil mengisbatkan zat itu tiada menyerupa bagi segala zat yang baharu. Kata setengah ulama ta'rif tauhid ni ialah mengisbatkan zat itu, zat Allah.
tiada menyerupa bagi segala zat yang baharu. Mana ilmu tauhid ni ialah ilmu tentang kita nak mengkejapkan bahawa zat Allah tak menyerupai dengan zat yang lain daripada segala zat yang baharu. Dan tiada hampa daripada segala sifat. Dan untuk nak mengkejakkan bahawa zat Allah Ta'ala itu tiada hampa, tiada kosong daripada segala sifat. Zat Allah mesti kena ada sifat-sifat baginya. Itulah ta'rif dia. Dan tempat hantarnya itu zat Allah dan zat segala Rasul. Jadi maknanya benda yang kita nak bincang di dalam ilmu ini, bahasan kita dalam ilmu ini, tempat yang kita nak bincang di dalam ilmu ini tu di mana? Kalau fiqh nak bincang tentang sembahyang, tentang puasa, tentang haji, zakat dan lain lagi. Adapun di sini bahasan dianya, hantarannya, tempat kita nak bincang di dalam ilmu ini ialah zat Allah dan zat segala Rasulnya. Tapi bukan nak bincang zat Allah macam mana hakikat zat dia, tak nak begitu. Dari sekira-kira barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Jadi maknanya bahasan di dalam ilmu ini, bincangan di dalam ilmu ini ialah bincangan tentang zat Allah. Tapi bukan nak cerita zat Allah tu macam mana. Tak. Kita nak bincang tentang zat Allah. Tentang apa sifat yang wajib bagi zat dia. Apa yang mustahil atasnya. Apa yang harus baginya. Begitu juga nak bincang tentang diri orang jadi Rasul. Tapi bukan kata dia tinggi rendah, setara mana, hitam ke putih Rasul itu. Tak, nak cerita benda yang wajib bagi orang jadi Rasul, yang mustahil, yang harus. Jadi maknanya bahasan kita dalam ilmu ini bersangkutan dengan zat Allah. Tapi bukan, tetapi tentang sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Yang Rasul pun sama. Jadi maknanya, nak bincang tentang perkara yang wajib bagi zat Allah dan Rasul. Nak bincang tentang perkara yang mustahil atas zat Allah dan Rasul. Nak bincang tentang perkara yang harus bagi Allah dan Rasul. Dan dihantarkan atas mungkin. Dan dihantarkan, mana dibahaskan, dibincangkan atas benda mungkin. Dari sekira-kira bahawasanya hendak mengambil dalil dengan dia atas wujud sani'. Apa dia sani'? Yakni Tuhan yang membuat dia mungkin. Ini bahasan yang kedua. Bincangan yang kedua daripada ilmu ialah kita nak bincang tentang perkara yang mungkin. Nak bahas tentang perkara yang mungkin. Tapi tujuan apa? Sekira-kira daripada benda mungkin inilah kita mengambil dalil dengan benda mungkin atas ada Allah Tuhan yang membuatkan mungkin. Jadi maknanya kita kajian mungkin, kita bincang, kita bahas tentang perkara yang mungkin. Untuk nak membawakan kita kepada jadi dalilkan dengan mungkin itu atas ada Allah yang menjadikan mungkin. Bukan saja-saja nak kenal kayu, batu, langit, bukit, hanya begitu. Bukan saja-saja nak kenal, supaya nak jadikan alam ini mungkin ini di atas ada Tuhan yang menjadikan dia. Dua. Dan dihantarkan dia atas sam'iyat. Satu bahasan lagi pulanya, bahasan tentang benda sam'iyat. Apa makna sam'iyat? Segala perkara yang didengar daripada Nabi dengan sekira-kira i'tiqadnya. Jadi perkara-perkara yang kita dengar ceritanya daripada Nabi. Nak fikir dengan akal, tak boleh nak fikir. Tengok syurga ada ke tidak, neraka ada ke tidak. Nabi cerita kata ada syurga, ada neraka, kita pun nanti terimalah. Apa tu? Sekira-kira kita i'tiqad kata sungguh. Nabi cerita kata ada syurga, kita pun terima. Ya, ada sungguh. Nabi cerita kata ada nikmat syurga, kita pun ya, ada sungguh nikmat syurga. Nabi cerita katanya ada titian sirat, kita pun ya, ada. Gitu. Jadi itulah ini bahan dia, bahan bahasan di dalam ilmu tauhid.
Jadi maknanya kesimpulannya kita nak bahas tentang sifat yang wajib bagi zat Allah, nak bahas tentang perkara yang mustahil atas Allah, nak bahas tentang perkara yang harus bagi Allah. Dan pula bahasan perkara yang wajib bagi Rasul, perkara yang mustahil atas Rasul, perkara yang harus bagi Rasul. Dan kita nak bahas juga tentang benda mungkin. Untuk nak jadi dalil di atas sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan yang mustahil atas Allah. Dalil wajib bagi yang wajib, dalil istilah bagi benda yang mustahil. Dan juga ada dibahas di dalam ilmu ini juga apa dia? Perkara-perkara yang dapat didengar daripada ceritaan Nabi SAW serta kita iktikad kata benda itu sungguh kesemuanya. Itulah dengan secara ijmalnya begitu. Kalau orang tanya kita boleh bagi jawab lah. Kalau orang tanya belajar ilmu tauhid tu duk belajar tentang apa? Apa benda kita belajar dalam ilmu tauhid? Itulah boleh jawabnya begitu. Sebab tu kita kena tahu. Sebab tu dah ni dikatakan mabadi dia penduluan bagi ilmu. Jadi kita dah tahu dah. Kalau kata mari kita belajar ilmu tauhid, dah tahu dah. Ni nak belajar sifat wajib bagi Tuhan ni, nak belajar nak tahu benda mustahil ni, nak tahu benda harus ni. Begitulah. Ingat akhir. Itu hatarannya, bahasannya, isinya kita kata. Dan faedahnya. Faedah apabila kita belajar ilmu tauhid, apa faedah yang boleh kepada kita? Apa kebolehan kita, keuntungan kita yang hasil daripada kita belajarkan ilmu tauhid. Dia kata faedah dia itu mengenal segala sifat Allah dan segala sifat Rasul. Itu faedahnya. Padahalnya mengenal sifat Allah dan Rasul adalah perkara yang wajib fardu ain. Maka maknanya apabila kita belajar ilmu ini, faedah kita boleh mengenal sah i'tikad kita lepas kita daripada tuntutan fardu belajar. Dengan segala burhannya, jadi dalil-dalil. Dengan segala burhannya yang qat'iyah, yang putus, kejap, dan beroleh kemenangan dengan sa'adah, dan beroleh kemenangan dengan sa'adah, dengan beruntung, yang berkekalan, dapat masuk syurga dan berkekal di dalam syurga dengan sebab kita belajar ilmu ini. Sebab i'tikad kita betul, iman kita betul, i'tikad kita betul, iman kita sah, tentulah berjaya kita di akhirat nanti, syurga sampai ke bila-bila. Itu faedah daripada kita belajar. Dia kena tahu nak tanam pokok durian, apa faedah dia? Nanti dapat buah, boleh makan, boleh jual. Katalah, apa faedah kita masak nasi? Nanti boleh makan nasi. Begitu. Jadi faedah daripada setiap-tiap perkara tu mesti kena ada. Kalau tak ada faedah, kita katanya perkara itu sia-sia dibuat. Maka ini faedah dia memang besar sangat. Dan kelebihannya, kelebihan ilmu tauhid, kelebihan dia pula bahwasanya terlebih mulia daripada segala ilmu. Jadi segala ilmu syarak walaupun fiqh sekalipun, ilmu tauhid ilmu yang paling mulia. Daripada kesemua ilmu syarak, daripada kesemua ilmu syarak yang dibelajar-belajarkan oleh pelajar ilmu syarak itu, ilmu yang paling mulia, yang paling lebih mulianya ialah ilmu tauhid ni lah. Lebih daripada ilmu fiqh lagi. Kenapa? Kerana keadaannya bergantung ia dengan zat Allah dan zat segala Rasul. Tengok, kalau kita belajar fiqh, bersakutan dengan kita. Kita belajar ilmu fiqh, sakutan dengan siapa? Dengan kita. Kita nak solat, nak buat macam ni, kita.
Kita nak ambil wuduk macam mana? Kita nak tayamum dalam kitab Buryah tu nak tayamum, kita bukan Allah nak tayamum. Gitu. Maknanya itu bersangkutan dengan kita. Kalau kita katanya apa dia lagi, ilmu tasawuf masalah nak betulkan, nak mengelakkan sifat kita, perangai kita juga. Tapi ilmu tauhid kita belajar, mata pelajaran dia tu bergantung bersangkutan dengan zat Allah dan segala zat Rasul. Memanglah. Sebab tu lebih daripada ilmu yang lain. Dan barang yang mengikut ia akan demikian itu. Dan barang yang mengikut ia barang akan demikian itu akan yang bergantung dengan zat Allah dan zat segala Rasul. Jadi maknanya kenapa boleh katanya ilmu tauhid ilmu yang paling mulia daripada segala ilmu syarak, sebab dia bergantungan dengan zat Allah dan zat Rasul dan segala perkara yang bersangkutan. Bergantung dengan mana mungkin untuk nak kenal Tuhan juga. Bergantung dengan benda sam'iyah, itu bergantung dengan sidik Nabi SAW. Gitu. Dan yang bergantung itu melia dengan sebab melia tempat digantung. Tengok. Jadi ilmu ini bersangkutan dengan zat Allah. Zat Allah tu melia. Maka dengan sebab zat Allah yang melia, ilmu yang bergantungan dengan zat Allah ikut jadi melia jugalah. Dan yang bergantung itu melia. Yang bergantung itu melia. Mana ilmu tauhid ni? Jadi melia dia sebab melia tempat yang digantung ialah zat Allah dan zat segala Rasul. Dengan sebab bahasan kitanya bahasan tentang zat Allah dan Rasul, maka bahasan kita pun melia mengikut zat Allah dan Rasul juga. Itu kelebihan dia. Tinggi. Lebih pada ilmu lain-lain lagi. Dan nisbahnya itu bahwasanya asal segala ilmu. Kalau nak banding dengan ilmu fiqh, nak banding dengan ilmu lain, ilmu tauhid, kalau kita nak banding dengan ilmu lain itu nisbah mana perbandingan ilmu dengan ilmu yang lain. Kita adukan. Bahwasanya ilmu tauhid asal segala ilmu. Mana asal bagi segala ilmu. Sebab tu dia panggil usuluddin. Yang kita belajar kitab fiqh, kita panggil furu'uddin, furu', cawangan dia. Ini asal, tunjang asas bagi agama. Jadi ilmu tauhid ialah ilmu yang asal bagi segala ilmu. Nak salat tak boleh kalau tak kenal Allah. Nak kenal Allah, kena belajar ilmu ini. Nak sembahyang, kena Tuhan yang kita nak sembahyang kepada dia. Kita nak puasa, kena tahu puasa kerana siapa. Kerana Tuhan kita, kena kenal lah Tuhan kita lebih dulu. Jadi maknanya, supaya semuanya asal kepada ini ilmu tauhid ke semua. Sebab tu kalau orang tanya, kenapa kau sembahyang? Kenapa kau belajar ilmu fiqh untuk kenapa kau belajar bab salat? Sebab saya nak sembahyang. Saya nak bagi sah sembahyang kepada siapa? Kepada Allah. Kenal ke tidak? Allah kenal sebab saya dah belajar ilmu tauhid. Semuanya kembali pada sini semua. Sebab tu kata ilmu ini ialah asal bagi segala ilmu. Dan barang yang lainnya, jadi ilmu-ilmu yang lain, dan barang yang lainnya lain daripada ilmu tauhid. Mana ilmu-ilmu yang lain daripada ilmu tauhid, itu furu' daripadanya, cabangan daripadanya, pecahan daripada dia. Jadi umbi satu ialah ilmu tauhid, yang lain itu pecahan daripada dia ke semua. Cuba kita tengoklah. Daripada Nabi kita tahu kata kena solat. Cara nak solat daripada Nabi. Nabi itu siapa? Nak tahu nak daripada Nabi. Nabi itu Siddiq dan lain-lain lagi. Semuanya kembali pada ilmu tauhid. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin lillah. Kembali pada Allah. Lillah, Allah kenal ke tidak? Allah siapa?
kena, yang wajibnya sifatnya wajibnya begini, yang mustahil atasnya begini, hingga seterusnya. Semuanya kembali kepada asal di sini ke semua. Fiqh, tasawuf apa semua, tafsir apa semua, semuanya mari daripada sini. Sebab kita sini ialah bahasan tentang perkara yang bersangkutan dengan zat Allah dan Rasul. Dan orang yang menghantar, orang yang menyusunkan ilmu ini, dan orang yang menghantarkan dia kan ilmu tauhid itu Abul Hasan Al-Ash'ari. Dan segala mereka yang mengikut oleh mereka itu akan dia. Abu Hasan Al-Ash'ari dan segala pengikutnya, dan Abu Mansur Al-Maturidi dan orang-orang yang mengikutkan dia kan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini orang yang menghantarkan ilmu. Bukan orang yang mewujudkan ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid. Semuanya daripada Nabi lah orang mula-mulanya yang pertama kali menyampaikan kepada umatnya. Tapi susun dengan cara kita belajar hari yang sekarang ni, susunnya begini, siapa yang menyusunkan? Siapa yang menghantarkan? Siapa yang mula buat begini? Ialah Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Bukan nak mengatakan belum pada ni orang tak belajar, tak ada tauhid. Tauhid tu ada cara begini tu, ialah Abu Hasan Al-Ash'ari orang mulanya, dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dua ni lah. Jadi jadi kita ni dia panggil macam kitab fiqh. Kitab fiqh, kitab fiqh yang dimulai dengan babut taharah kan. Bab wuduk, mengenalkan air, cara ambil wuduk, cara basuh najis, cara tayamum dan hingga seterusnya. Masuk bab solat sunat, apa syarat rukun siapa. Jadi susunan macam kita belajar sekarang dalam kitab fiqh tu disusun oleh ulama. Itu dikatakan tanya siapa yang mula-mula menyusunkan gini. Tak menafi kata orang dulu pun tak ada ilmu tauhid ke? Ada, tetapi tidak terkumpul, tidak terbentuk jadi sebuah ilmu. Jadi belajar tu dengan secara merata-ratanya begitu. Jadi maknanya Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dia orang yang pertama, kedua ni lah orang yang pertama menyusunkan balik. Meletak kaedahkan balik akan ilmu usuluddin. Berdasar kepada Quran dan hadis. Quran dan hadis. Mari daripada belajar sifat wujud. Lepas pada wujud kita belajar sifat qidam pula. Semuanya dihantarkan oleh Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jangan kita faham padanya orang dulu tak belajar ilmu tauhid. Kalau tak belajar semuanya orang dulu tu jahil ke semua. Maka macam mana Abu Hasan nak pandai pula? Semuanya susun balik. Susun balik tu Abu Hasan Al-Ash'ari lah, dan Abu Mansur Al-Maturidi lah. Jadi macam tanaman sekarang lah. Orang dulu bukan tak tanam kelapa apa semua. Orang dulu bukan tak tanam durian apa semua. Tanam. Tapi orang tu tanam cara dia. Orang ni cara dia. Jadi adanya orang ni tanam begini, orang tu tanam begitu. Tak sama. Orang tu tanam durian ni, durian tu tak sama. Tetapi apabila kerajaan ambil itu, dia buat cara durian ni caranya begini nak tanam, jaraknya berapa banyak, baja kena pakai baja begini, tu susun balik. Bukan kata orang dulu tak tanam. Tanam juga, tapi masing-masing begitulah. Tak jadi katanya cara nak tanam durian, nak cari buku baca tak tahu. Tapi kalau sekarang dah senang. Nak tahu cara, beli buku baca. Sebab dah diwujudkan. Tapi orang dulu bukan tak pandai lah. Tapi masing-masing begitulah. Itu nak ceritanya begitulah. Macam ilmu tajwid. Ilmu tajwid pun begitu juga. Bukan Nabi tak ajar ke semuanya. Tetapi tak disusunkan.
tak disusunkan. Maka orang yang menyusun itulah dikatakan orang yang menghantarkan. Macam juga, sama juga ilmu nahu. Bukan orang Arab dulu belum pada diwujudkan ilmu nahu, tak pandai nahu. Daripada mereka diwujudkan ilmu nahu. Cumanya tidak diwujudkan kaedah-kaedahnya. Daripada orang kebelakangan yang awal-awal yang menghantarkan Sayyidina Ali. Dia letakkan kaedah. Begini kena baca begini, begini kena baca begini. Bukan orang dulu tu salah. Tak ada kaedahnya, ada. Tetapi tak dikumpulkan. Dan namanya ilmu tauhid dan ilmu kalam. Banyak nama dia. Dan telah menyebut oleh setengah mereka itu bahawa ini ilmu 8 nama. Setengah ulama katanya ilmu kita ni, ilmu yang kita nak belajar sekarang tu mempunyai nama yang 8. Ada 8 nama. Yang kita kenal ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu usuluddin. 3 tu ya kita tahunya. Tapi banyak lagi ilmu dianya, kata setengahnya ada 8 ilmu. Dan tempat keluarnya. Jadi maknanya ilmu, masalah-masalah yang kita belajar di dalam ilmu usuluddin tu ambilan daripada mana? Berdasar kepada mana? Bersandar kepada mana? Itu tempat keluarannya daripada kitab Allah dan hadis dan dalil akli. Itu tempat keluarannya. Daripada kitab Allah, daripada hadis Nabi dan daripada dalil akli. Tapi dalil akli yang putus. Dalil akli, dalil akal yang putus. Itu tempat sandaran dia. Sebab itulah dalil Allah ada mana dalil? Kita dia ajar dalil makhluk ini, tapi bukan sekadar tu, dalil nakli pun ada, dalil akli pun ada kan. Semuanya bersandar kepada Quran dan hadis. Sebab itulah katanya sifat kamalat Allah Ta'ala itu amat banyak, tiada menghinggai oleh kita manusia. Tapi yang kita wajib belajar 20, artinya 13. Mengikut khilaf. Itu kata 20, 13 tu mengikut yang ada sebut di dalam Quran dan hadis. Begitu. Macam katanya nama Allah 99. Itu yang mengikut yang disebut dalam Quran. Semuanya berdasar kepada Quran lah. Begitulah. Dan hukum syarak pula. Dan hukum syarak padanya pada ilmu tauhid. Kita istighal, kita duduk sibuk dengan belajar ilmu tauhid. Kita sibuk dengan mengajarkan ilmu tauhid, kita menghafalkan ilmu tauhid dan segala sakutan dengan dia dah. Jadi belajarkan ilmu tauhid tu apa hukum? Nisbah hukum syarak. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf daripada lelaki dan perempuan. Tiap-tiap orang akil balik mesti kena belajar. Mesti kena belajar untuk nak lepaskan daripada fardu ain. Tetapi nak bagi tahu kitab kita Aqidatun Najin ni lepas dari tinggi daripada fardu ain. Ada juga fardu ain dan ada juga kebanyakannya fardu kifayah dan ada juga yang sunat dalam kitab kita ni. Tapi dengan secara asalnya membelajarkan ilmu tauhid ni adalah fardu ain. Tetapi bahasan dalam kitab kita ni bukan fardu ain saja disebut, bahkan yang fardu kifayah pun ada, yang sunat pun ada. Nanti kita ambil kesemualah, yang fardu ain kita ambil, yang fardu kifayah pun kita ambil, yang sunat tahu pun kita ambil juga. Jadi fardu ain kita kena tahu, yang fardu kifayah kita usaha bagi tahu, yang sunat pun ada juga dalam kitab ini. Dan segala masalahnya itu hukumnya, dan segala masalahnya itu hukumnya yang dibahas padanya daripada yang wajib
Dah. Ini yang keberapa dah? Masalah ni yang berapa? Yang ke-10. Masalah dia yang ke-10 kan? Ni yang ke-10. Dan segala masalahnya, mabadi yang ke-10-nya ialah masalah. Masalah-masalah yang disebut dalam yang dibincang di dalam ilmu ini, apa dia? Masalah nak mengikut imam ke? Masalah muafiq masbuk ke? Bukan. Segala masalah yang disebut dalam ilmu ialah hukumnya. Hukum ilmu tauhid yang dibahas padanya daripada yang wajib dan yang jaizat dan yang mustahilat. Jadi mana segala hukum-hukum segala hukum, contohnya rojak ke sana, hukumnya hukum akal. Gitu. Hukumnya hukum akal yang dibahas padanya pada ilmu tauhid. Dan apa dia hukum dia tu? Daripada yang wajibat, perkara-perkara yang wajib bagi Rasul dan bagi Allah, dan perkara yang jaizat, perkara-perkara yang harus bagi Allah dan Rasul, dan yang mustahilat, perkara-perkara yang mustahil atas Allah dan Rasul. Itu masalah-masalah yang kita nak belajar dalam ilmu ini. Benda wajib bagi Allah tu apa dia dengan secara ijmal, dengan secara tafsili kan. Benda mustahil atas Allah apa dia dengan secara ijmal, dengan secara tafsili. Begitulah. Abi. Habis di situ 10 perkara. 10 perkara. Tapi nampaknya dia tak panjang juga huraian dia. Sakat tu saja bahasan 10 perkara mabadi. Maka ni pulaknya dan tiada tersembunyi bahawasa kata musannif i'lam. Ini masuk kepada huraian perkataan matan Barahin i'lam. Nanti kalau eloknya kita sediakan matan Barahin sebuah lagi ya. Nanti nak bagi eloknya kita sediakan matan Barahin sebuah lagi, jadi kita buka kita Aqidatun Najin dan kat tepi kita ada matan Barahin, senang kita nak rujuk. Maka sininya kita di sini dia katanya dan tiada sembunyi, ini nak kembali kepada huraian matan Barahin yang mana sebelah atas tu pada muka surat ni juga sebelah atas. Bagi yang keempat ke yang kelima, dia katanya i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsam. Maka ini masuk dalam huraian perkataan matan i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsam. Begitu. Dan satu lagi sempat ke tidak kita hafal. Untuk seminggu dua ni kita bagi hafal i'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsam. Nanti sampai ke mana pula? Maka sampai muka surat mana? Wa yajibu 'ala kulli mukallafin kita. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Nanti sampai muka surat 10 kita tambah pula hafalan kita. Jadi untuk sementara ni sementara nak sampai muka surat 10, kita buka tengok muka surat 10 kalau kitab sama dengan saya. Fal wajibu ma la yutasawwaru. Untuk sarut sementara ni kita hafal. Sebanyak tu dulu. I'lam annal hukmal aqliyya yanhasiru fi salasati aqsam. Rasanya di situ lah. Biasa boleh hafal. Nanti apabila kita khatam kita Aqidatun Najin esok hari,
kita ada hafal semua matan Barahin. Kita ambil sikit-sikit sekali. Begitulah. Jadi untuk rasanya dalam seminggu dua ni yang tu ialah i'lam anna al-hukm al-aqliyya yanhasiru fi salasati aqsam. Lepas tu kita nak dia akan huraikan perkataan itu sampai muka surat rasanya muka surat 10. Gitu. Pada kata muka surat 10, bagi yang ke berapa, yang ke-6, yang berapa? Mana? Al-wujub, al-istihalah, al-jawaz. Tengok lebih kurang itulah. Nanti kita sediakan matan Barahin. Ada sebuah lagi senang kita nak rajakkan. Maka untuk hari ini kita akhir pada kata dan tiada tersembunyi bahawasanya kata musannif i'lam wallahu a'lam alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة